Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti berbicara tentang Tauhid 3, Tawassul dan Istighasah. Kemudian mencabar apakah Wahabi berani mensyirikkan Imam An-Nawawi. Tajuk video pun ialah Tauhid 3 sangat bahaya. Ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Bahayanya Tauhid 3 ni, dia bukan mengislamkan banyak orang yang bukan Islam jadi Islam, tapi dia kafirkan banyak orang Islam. Ni. Kenapa? Orang yang pergi ziarah kubur, berdoa dekat kubur, pergi umrah, ziarah makam Nabi SAW, menghadap wajah baginda SAW, bertawassul dan istighasah di makam baginda, dianggap sembah kubur, dianggap syirik. Padahal dia percaya Allah Tuhan, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma dia ini jadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah. Itu dipanggil tawassul, dipanggil istighasah. Dalil dia banyak, tuan-tuan. Imam Nawawi dalam kitab Majmu', tak boleh nak tipu. Wahabi-wahabi jangan nak tipulah. Buka kitab Majmu'. Memang ada dalam kitab Majmu'. Hadis dia ada. Melainkan Wahabi nak kata Imam Nawawi pun syirik, katalah. Tak berani. Tak berani nak kata. Sebut depan. Imam Nawawi syirik. Sebut je lah. Tak berani. Kita cabar. Saya cabar je. Saya nak sekarang keluar fatwa. Keluar fatwa, Imam Nawawi syirik. Berani tak? Tak berani. Padahal dalil jelas tawassul dan istighasah. Kisah tu ada dalam kitab Majmu'. Kita ni dari kecil dulu, dari zaman dulu pergi kubur, ziarah kubur kan. Kita bukan minta kat kubur, taklah. Kita tawassul lantaran kita tahu yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Tapi tauhid uluhiyah, dia mengkafirkan orang-orang yang tawassul dan istighasah. Buka dalam kitab-kitab dia. Saya ada kitab dia. Bahkan satu, banyak kitab. Baik, ulasan pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan semua yang telah mempromosi dan menyebarkan silibus pengajian Tauhid yang dikenali sebagai Tauhid 3. Sebelum ini umat Islam tak tahu dan tak pernah dengar tentang Tauhid 3. Namun setelah ia kerap disebut-sebut, maka ia tersebar luas dan ramai yang mengikutinya. Meskipun ia disebut-sebut dengan cara yang negatif, dengan cara yang ingin menakut-nakutkan umat Islam daripadanya, umat Islam di Malaysia bukanlah bodoh dan ikut begitu saja. Mereka ingin tahu, they become curious. Mereka ingin tahu apakah itu Tauhid 3 dan benarkah apa yang diperkatakan tentang Tauhid 3 itu. Setelah berkenalan dengannya, mereka mendapati ia adalah silibus pengajian Tauhid yang amat mudah. Namun, pada waktu yang sama amat berkesan untuk menjauhi syirik. Maka oleh kerana itulah, ramai di kalangan umat Islam di Malaysia masa kini yang mempelajari dan berpegang teguh kepada Tauhid 3. Sangat ramai sehingga mereka yang anti, mereka yang tidak suka kepada Tauhid 3 menjadi tercabar, merasa tercabar sehingga mereka terpaksa menakut-nakutkan lagi umat Islam daripada Tauhid 3 tu. Namun lagi mereka menakut-nakutkan, lagi orang tertanya-tanya, betul ke Tauhid 3 macam tu? Lagi mereka ingin tahu, lagi mereka ingin mempelajarinya dan lagi ramai yang berpegang dengannya. Justru saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Aiman dan semua yang tolong mempromosikan Tauhid 3. Pun begitu, bagi sesiapa yang belum tahu tentang Tauhid 3 dan ingin mengetahui tentangnya, tak nak ikut tak apa. Kami tak ada nak paksa-paksa. It is up to you. Okay? Sekadar nak tahu, dipersilakan. Saya ada sejumlah video tentangnya yang telah saya himpun dalam sebuah playlist, link dalam kotak description. Ulasan kedua,
Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti menyebut bahawa Tauhid 3 bukan mengislamkan orang bukan Islam kepada Islam, tetapi mengkafirkan banyak orang Islam. Terhadap kenyataan ini ada dua ulasan saya. Pertama, Islam adalah agama yang paling rancak, paling pantas berkembang di seluruh dunia. Baik Australia, New Zealand, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah dan di pelbagai tempat. Apabila mereka belajar tentang Islam, belajar tentang mentauhidkan Allah, silibus apakah yang mereka belajar? Ia adalah Tauhid 3. Ia bukan silibus yang satu lagi tu, kerana jika itu yang diajar, jika itu yang mereka pelajari, nescaya jumlah yang memasuki Islam adalah sangat kecil, lagi perlahan. Super duper punya perlahan. Okay? Kedua, Tauhid 3 tidak mengkafirkan umat Islam, tetapi mengajar umat Islam perkara-perkara yang membatalkan syahadah, supaya dengan itu umat Islam dapat mengenali keyakinan dan atau perbuatan yang dapat membatalkan syahadah dan mereka pun menjauhinya. Saya bagi contoh ya, katakanlah apabila ada ustaz memberi kuliah di masjid dan mengajar perkara-perkara yang membatalkan solat. Apakah kita akan kata ustaz tu asyik nak batalkan solat orang aja? Atau kita dapat kenal perkara yang membatalkan solat dan berusaha untuk menjauhinya? Contoh lain, katakanlah ada ustazah yang mengajar di surau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah kita akan kata ustazah ni asyik nak batalkan puasa orang aja? Atau kita dapat kenal perkara yang membatalkan puasa dan berusaha untuk menjauhinya? Demikianlah juga apabila kita mempelajari Tauhid 3. Kita belajar perkara-perkara yang merosakkan tauhid, yang membatalkan syahadah supaya kita dapat mengenalinya dan menjauhinya. Pengajian Tauhid 3 menjadi lebih penting apabila suasana di Malaysia, suasana pengajian agama di Malaysia lebih memberi penekanan kepada pengajian hukum-hukum fiqh berbanding pengajian akidah. Sehingga sebahagian umat Islam, sebahagian ustaznya di Malaysia ini begitu syadid, begitu tegas dalam urusan fiqh, tetapi toleran dan longgar, super longgar dalam urusan akidah. Saya nak tanya sikit kepada para penonton ya. Saya yakin semua pernah belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk, perkara-perkara yang membatalkan solat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi pernah tak belajar perkara-perkara yang membatalkan tauhid? Perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Padahal jika kita semak sunnah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tegas dalam urusan akidah, toleran dan memudahkan dalam urusan fiqh. Perkara pertama yang baginda ajar ialah akidah. Akidah. Kemudian barulah fiqh. Kembali kepada kenyataan Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti bahawa Tauhid 3 bukan mengislamkan orang yang bukan Islam, tetapi mengkafirkan banyak orang Islam. Saya katakan ia tidak benar dan tidak berpijak pada bumi yang nyata. Yang benar adalah ramai orang masuk Islam dengan mempelajari Tauhid 3 dan ramai umat Islam dapat menjaga akidah mereka agar kekal dalam Islam dengan mempelajari Tauhid 3. Seterusnya, ulasan ketiga. Ustaz Dr. Aiman mendakwa Tauhid Al-Uluhiyah yang terkandung dalam Tauhid 3 menghukum orang yang ingin bertawasul, orang yang bertawasul dan istighasah di kubur sebagai sembah kubur dan syirik. Baik, perkara ini telah saya jelaskan beberapa kali dalam video-video berasingan, tak mengapa saya ulangi di sini. Tawasul pada asalnya bukan syirik. Bukan syirik kerana seseorang itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia menggunakan seseorang atau sesuatu sebagai perantara. Dan tawasul ini terbahagi dua, yang disepakati dan yang diperselisihkan.
Berdoa dengan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baik orang itu nabi, wali, orang soleh, tok guru dan sesiapa jua masuk dalam kategori tawasul yang diperselisihkan. Pihak yang membolehkannya memiliki sejumlah dalil seperti yang disebut oleh Ustaz Dr. Aiman, dan pihak yang tidak membolehkannya melemahkan dalil-dalil tersebut. Justru ia adalah perkara yang diperselisihkan. Apa yang penting, ia pada asalnya bukan syirik kerana seseorang itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin ada yang berkata memandangkan ia adalah perkara yang diperselisihkan, ayuh kita berlapang dada. Saya jawab, hukum asal berdoa ialah terus, langsung dan direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu ingin menggunakan perantara, maka ia adalah satu pengecualian daripada hukum asal. Tidak boleh membuat pengecualian melainkan berdasarkan dalil yang disepakati kesahihannya. Jika dalil tersebut diragui kekuatannya, satu pihak kata sahih, satu pihak kata tidak, maka ia kembali kepada hukum asal, yakni berdoa secara terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi poin penting tentang tawasul, tawasul ni boleh menjadi syirik apabila seseorang itu meyakini orang yang dijadikan perantara dalam doanya kepada Allah memiliki pengaruh untuk memakbulkan doanya. Jadi tawasul asalnya tidak syirik, melainkan apabila orang yang bertawasul meyakini orang yang dijadikan wasilah, dijadikan perantara, memiliki pengaruh untuk memakbulkan doanya. Katakan sebagai contoh, seseorang itu berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku." Tak power, tak best lah. Okey, sekarang dia bertawasul. "Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawasul kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menyembuhkan penyakitku." Okey, mulutnya menyebut Allah, agar Allah sembuhkan, tapi dalam hati dia, sekarang aku bertawasul dengan Nabi, mesti doa aku lagi power, mesti dengan sebab sebut Nabi itu akan memberi pengaruh yang doa aku pun ni akan dimakbulkan. Jadi sudah ada campur tangan orang lain. Meskipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada campur tangan, sudah ada pengaruh orang lain untuk memakbulkan doanya. Maka sesuatu yang asalnya dibolehkan sudah masuk ke kita kata ke lembah yang syirik, ya. Oleh itu, meskipun saya ulangi, tawasul pada asalnya tidak syirik, hendaklah berhati-hati kerana anda berada di sempadan, di lembah yang sangat bahaya. Maka ada dua sebab. Maka berdasarkan dua sebab ini, meskipun ia diperselisihkan, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, sebaik-baiknya ditinggalkan. Meskipun orang itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tentang tawasul. Okey. Istighasah pula sememangnya syirik. Kerana seseorang itu meminta daripada orang mati apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti keampunan, al-afiyah, kelapangan rezeki, kesembuhan, keselamatan daripada azab kubur dan sebagainya. Lebih dari itu, istighasah bukan minta tolong biasa-biasa, akan tetapi meminta tolong dalam suasana kesusahan yang dahsyat, dalam suasana terdesak, sehingga dia merayu-rayu, merasa diri amat fakir, amat berhajat dan amat lemah kepada yang diminta tolong itu. Merayu-rayu, merasakan diri amat fakir, amat berhajat dan amat lemah hanya boleh ditujukan kepada Allah dan bukannya kepada makhluk. Orang yang beristighasah selalu berdusta kepada dirinya sendiri dengan beralasan, aku berdoa kepada si fulan di kubur ini, tetapi aku meyakini bahawa yang akan memakbulkan doa ialah Allah. Saya katakan dusta kerana beberapa sebab. Sebab pertama, istighasah ialah meminta tolong apabila dalam suasana kesusahan yang dahsyat dan dalam suasana terdesak. Dalam suasana seperti ini, apabila seseorang beristighasah,
dia benar-benar meminta kepada orang yang ditujukan permintaannya. Ayuh kita lihat contoh penggunaan istighasah dalam Al-Quran. Contoh pertama ialah ayat 15 surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Apabila ada dua orang yang sedang bergaduh, maka orang yang dari golongan Nabi Musa beristighasah kepada Nabi Musa untuk menolongnya. Perhatikan teks Arab yang saya gariskan itu, ada perkataan fastaghasahu. Bermaksud maka dia meminta pertolongannya, dia beristighasah kepadanya. Jadi sekarang ini, apabila dia menyeru nama Nabi Musa, apakah dia menyeru kerana inginkan bantuan Nabi Musa atau dia hanya sebut nama Nabi Musa tetapi bermaksud seseorang lain dia akan membantunya? Tentu tiada siapa lain kecuali seruannya itu memang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Contoh kedua penggunaan istighasah dalam Al-Quran ialah ayat ke-9 surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Bermaksud, ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad, beristighasah kepada Tuhan kamu, maka dimakbulkan bagi kamu. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan 1000 malaikat yang bersilih ganti. Ayat ini turun sempena perang Badar, di mana sebelum perang bermula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berdoa meminta tolong, yang ini beristighasah. Nah, jika dikatakan istighasah itu minta tolong kepada seseorang, tetapi yang dimaksudkan untuk memakbulkan permintaan itu ialah orang lain, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighasah kepada Allah, siapa pula selain Allah yang diharapkan untuk memakbulkan istighasah tersebut? Tentu tiada sesiapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Justru berdasarkan penggunaan istilah istighasah dalam dua ayat ini dalam Al-Quran sendiri, apabila si fulan beristighasah kepada orang yang telah mati, dia memang sememangnya benar-benar mengharapkan bantuan daripada orang mati tersebut. Okey, sebab kedua, seseorang itu tidak akan merayu-rayu, merasakan dirinya amat fakir, amat berhajat dan amat lemah, melainkan kepada seseorang yang dia yakini dapat membantu dirinya. Jadi sekali lagi, istighasah memang ditujukan kepada si fulan dalam kubur itu. Sebab ketiga, jika seseorang itu meyakini bahawa Allah yang akan memakbulkan doanya, maka kenapa berdoa kepada makhluk? Yang mana makhluk itu sendiri sangat mengharapkan keampunan dan rahmat Allah, baik ketika hidup di alam dunia dahulu mahupun ketika berada di alam barzahnya sekarang ini. Atas tiga sebab inilah saya berkata orang yang beristighasah selalu berdusta, selalu menipu dirinya sendiri dengan membuat alasan, aku berdoa kepada si fulan di kubur ini, tetapi aku meyakini bahawa yang akan memakbulkan doa ialah Allah. Yang benar, dirinya atau sebahagian daripada dirinya berkeyakinan si fulan dalam kubur itulah yang akan memakbulkan permintaannya. Sebab itulah dia beristighasah kepadanya. Ringkasnya, istighasah adalah syirik, sementara tawasul pada asalnya tidak syirik. Apabila dikatakan syirik dan sembah kubur, ia merujuk kepada perbuatan istighasah di kubur dan bukannya tawasul. Para penonton yang dirahmati Allah, perbezaan antara tawasul dan istighasah amat mudah, amat jelas. Apabila seseorang itu menyebut tawasul dan istighasah secara bersamaan, tujuannya tidak lain ialah memperdayakan orang awam bahawa kononnya ia adalah sama, supaya mereka menghukumi istighasah dengan hukum yang sama dengan tawasul. Tawasul saya kata apa tadi? Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan, kan? Yang diperselisihkan. Dan
ia bukan syirik kerana masih berdoa kepada Allah melalui perantara sesuatu atau seseorang. Istighosah tak sama, tapi mereka sebut secara bersamaan supaya orang yang tidak tahu, orang yang kurang tajam akan menganggap ialah memang benda sama. Padahal ia adalah dua amalan yang berbeza. Saya Alhamdulillah memiliki sejumlah video dalam topik tawassul dan istighasah, link dalam kotak description. Ulasan keempat, merujuk kepada orang yang beristighasah di kubur orang soleh yang sudah mati, di mana ia adalah satu amalan syirik dan sembah kubur. Ustaz Dr. Aiman cuba menafikannya dengan menyebut padahal mereka itu bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, ingat tak saya sebut tadi sebelum ini bahawa kita pernah belajar perkara-perkara yang membatalkan wuduk, perkara-perkara yang membatalkan solat, perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi pernah tak belajar perkara-perkara yang membatalkan tauhid, perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah, kan? Ini adalah contoh yang terbaik. Okey, bagi menjawab alasan yang diberikan oleh Ustaz Dr. Aiman, izinkan saya bagi satu contoh mudah. Ada orang melaksanakan solat fardu dan dia melaksanakan semua 13 rukun solat dengan tepat dan betul kecuali rukun yang terakhir, rukun yang ke-13 yakni tertib. Dia secara tahu, sedar dan sengaja melakukan sujud sebelum rukuk. Nah, meskipun semua rukun yang 12 itu betul, akan tetapi oleh kerana rukun yang ke-13 itu salah dan ataupun dia tidak mengikutinya, maka seluruh solatnya menjadi tidak sah. Semua rukun yang 13 kan, semua 12 tu betul, tepat. Satu je rukun dia tak ikut. Disebabkan satu rukun dia tak ikut, seluruh solatnya menjadi tidak sah. Okey. Demikian juga bagi orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Jika dia mengucapnya tetapi melakukan perkara yang menyalahi kalimah tersebut, maka syahadahnya terbatal meskipun dalam lain-lain keyakinan dan amalan dia menepati dua kalimah syahadah tersebut. Okey, kemudian kalau dilihat dari sisi yang lain pula, dalam kalimah syahadah yang pertama, kita tidak sebut aku bersaksi tiada Rabb selain Allah. Ini kerana orang-orang bukan Islam juga meyakini Allah sebagai Rabb yang mencipta dan mentadbir alam ini. Akan tetapi kita menyebut yang maksudnya aku bersaksi bahawa tiada ilah selain Allah. Maksud ilah ialah tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Apabila seseorang itu beristighasah kepada manusia, kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, dia menyembah dan beribadah kepada orang tersebut. Ini kerana berdoa. Istighasah berdoa adalah juga ibadah sebagaimana hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya. Hadis nombor 3294 atau penomboran lain hadis nombor 3372. Apabila dia beristighasah, dia berdoa kepada si fulan dalam kubur itu, maka dia sebenarnya sedang melakukan satu ibadah. Jadi sebab tu dia masuk dalam perkara ini ya. Justru meskipun seseorang itu mengucapkan dua kalimah syahadah dan dia memiliki keyakinan dan amalan yang menepati dua kalimah syahadah tersebut, lalu hanya satu yang menyalahinya, maka satu yang salah itu membatalkan keseluruhan dua kalimah syahadah itu. Ini sebagaimana analogi yang saya berikan sebelum ini, meskipun seseorang itu solat dengan menepati semua 12 rukun solat dan hanya salah pada rukun yang ke-13, kesalahan yang satu itu membatalkan keseluruhan solatnya. Okey, baik. Di sini nampak tak betapa pentingnya untuk kita pelajari perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Okay. Sebelum beralih kepada ulasan seterusnya, ingin saya tekankan bahawa dalam manhaj kami, dalam metodologi kami,
sesuatu keyakinan atau perbuatan yang menyalahi dua kalimah syahadah tidaklah menjadikan pembuatnya kafir secara automatik. Ini kerana boleh jadi pembuatnya tidak tahu, keliru, tidak sengaja, terpaksa atau memiliki apa-apa keuzuran lain. Maka kami hanya menegakkan hujah kepadanya atau apa yang disebut sebagai iqamatul hujah, sementara status keislamannya diserahkan kepada hakim mahkamah syariah. Kami secara individu tidak mengkafirkan sesama umat Islam. Okey, seterusnya ulasan sekarang nombor apa? Nombor 5 kan? Okey. Ustaz Aiman menyebut bahawa Imam An-Nawawi rahimahullah ada juga sebut perkara ini, yang ini tawasul dan istighasah dalam kitab Al-Majmu'-nya. Jadi nak kata Imam An-Nawawi syirik ke? Tanya Ustaz Aiman. Ustaz Dr. Aiman juga mencabar sesiapa yang mahu mensyirikkan Imam An-Nawawi. Baik, ayuh kita semak kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita semak ada atau tidak Imam An-Nawawi sebut perkara ini. Jika ada, apakah ia tawasul atau istighasah atau kedua-duanya. Okey, kata-kata Imam An-Nawawi tersebut boleh dilihat pada jilid 8, muka surat 274 bagi edisi Maktabah Syamilah. Bagi edisi lain, sila rujuk dalam Kitabul Hajj bab mustahab ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya sudah tangkap layar daripada edisi Maktabah Syamilah sebagaimana di sebelah saya sekarang ini. Ayuh kita baca dan semak. Okey, maknanya apa yang dikatakan oleh Ustaz Dr. Aiman, bahawa Imam An-Nawawi pun ada sebut perkara ini, maka ia betul memang ada dalam kitab Majmu'. Namun yang kita nak semak sekarang ini ialah apakah Imam An-Nawawi menganjurkan tawasul atau istighasah ketika berada di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis apa yang saya telah warnakan biru itu ya. Ayuh kita sama-sama baca. Beliau menulis summa yarji'u ila mauqifihil awwali qabalata wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawassalu bihi fi haqqi nafsihi wa yastashfi'u bihi ila rabbih subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk menterjemah kata-kata Imam An-Nawawi ini, saya copy and paste daripada terjemahan Ustaz Dr. Hafiz Soroni, kerana terjemahan beliau tentu lebih tepat dan supaya tidak ada tuduhan bahawa saya menterjemahkannya dengan terjemahan yang condong atau bias kepada kefahaman saya. Baik, Ustaz Dr. Hafiz Soroni menterjemahkannya sebagai kemudian hendaklah dia kembali ke tempat awalnya tadi, berhadapan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertawassul dengannya pada hak dirinya serta meminta syafaat dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini adalah tawassul atau istighasah atau kedua-duanya. Okey? Ini adalah tawassul. Jelas-jelas dalam teks Arab itu ada wa yatawassalu bihi. Jelas-jelas sebut tawassul. Jadi ini adalah tawassul di mana seseorang itu berdoa kepada Allah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara atau wasilah doanya itu. Kita lihat di hujungnya itu, ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas ia adalah doa kepada Allah dengan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya yang dimaksudkan ialah istighasah, maka ia akan berbunyi umpama kemudian hendaklah dia kembali ke tempat awalnya tadi, berhadapan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pohonlah kepada baginda apa yang diingini olehnya. Kalau macam tu, baru istighasah. Okey? Maka saya ulangi,
Yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi ialah bertawasul. Dan tawasul pada asalnya bukanlah syirik kerana seseorang itu tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kami para pencinta sunnah, para pendukung sunnah tidak mensyirikkan Imam An-Nawawi kerana apa yang beliau anjurkan ialah tawasul dan bukannya istighasah. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini satu perkara penting ialah betapa pentingnya untuk kita mampu membaca kitab-kitab Arab. Sepatutnya kita ini merujuk kepada ustaz dalam hal ini kan. Tapi tengok ustaz cerita macam mana, kita kena semak kitab Arab. Betul tak ustaz tu cerita? Ustaz pun boleh keliru atau cuba menyamakan antara tawassul dan istighasah. Padahal yang disebut oleh Imam An-Nawawi ialah tawassul dan bukannya istighasah. Ya? Jadi cuba perhatikan bagaimana Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti cuba menyamakan tawassul dan istighasah, kemudian mencabar sesiapa untuk mensyirikkan Imam An-Nawawi. Beliau tahu bahawa tiada siapa yang akan mensyirikkan Imam An-Nawawi. Dengan cara ini, beliau secara halus dapat menghalalkan istighasah kerana konon Imam An-Nawawi turut menganjurkan istighasah. Padahal apabila kita buka kitab, baca dan terjemah, yang dianjurkan oleh Imam An-Nawawi ialah berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah, bukannya beristighasah kepada Rasulullah. Ulasan keenam dan yang terakhir ya. Jika kita perasan dalam video tersebut yang saya mainkan di awal tadi, apabila menyebut ziarah kubur, tawasul dan istighasah, Ustaz Dr. Aiman menyebut kita apabila kita ziarah kita ni kan. Padahal apabila saya, anda dan saya yakin 99% umat Islam yang lain, apabila kita ziarah kubur, kita tidak bertawasul mahupun beristighasah. Sebaliknya apa yang kita lakukan ialah berdoa kepada Allah untuk mengampuni dan merahmati ahli kubur yang kita ziarahi itu. Kita tidak berdoa kepada ahli kubur, sebaliknya kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan ahli kubur. Ini adalah satu permainan yang licik dalam rangka cuba menormalisasikan amalan tawasul dan istighasah. Sebab tu sebut kita. Orang yang tak tawasul dan tak istighasah pun akan merasa macam, aku ni ketinggalan lah. Aku ni tertinggal kapal terbang dah. Kebiasaan kita ialah tawasul dan istighasah. Aku tak buat sebenarnya. Okay. Ini adalah macam saya katalah satu cobaan untuk menormalisasikan amalan tawasul dan istighasah. Ketahuilah bahawa amalan tawasul dan istighasah dengan orang soleh yang sudah mati berasal daripada Syiah, di mana mereka bertawasul dan beristighasah kepada para imam mereka yang sudah meninggal dunia. Di sisi Syiah, mereka memang meyakini bahawa para imam mereka adalah maksum dan ada pelbagai kelebihan. Kemudian ajaran ini, amalan ini berjangkit ke sebahagian tarekat sufi, di mana mereka pula bertawasul dan beristighasah kepada pemimpin tarekat mereka itu, di mana mereka meyakini pemimpin mereka itu adalah wali Allah dan wakil Allah di bumi ini. Bila kita sebut-sebut nama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, ingat tak? Beliau dikaitkan dengan tarikat yang mana? Ingat tak? Okey. Terkini ajaran tawasul dan istighasah cuba dinormalisasikan di kalangan umat Islam ya. Saya hairan entah apa jadi kepada ajaran Islam yang tulen, yang original, yang ini berdoa terus, langsung dan direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawasul dengan cara yang disepakati memang dibolehkan. Namun, jika kita merujuk kebanyakan doa yang ada dalam Al-Quran, kebanyakan doa yang ada dalam As-Sunnah, baik yang Rasulullah baca ataupun yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, kedua-duanya ialah doa yang secara terus, langsung dan direct kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ada tawasul yang paling kerap dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah
dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, demikianlah ya 6 ulasan, react dan kritikan saya. Dua kesimpulan mudah. Pertama, amatlah penting untuk kita mempelajari agama beserta dalilnya, beserta rujukannya supaya kita tidak terperdaya dengan orang agama. Kedua, amatlah penting kita berdoa kepada Allah agar Allah menunjuki kita orang yang betul untuk kita pelajari agama. Sebab macam saya kata, bukan semua orang mampu membezakan antara tawassul dan istighosah. Bukan semua orang mampu untuk membuka macam mana kita buka kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi tadi tu kan. Sepatutnya perkara ini kita serahkan kepada para agamawan, para ustaz. Tapi baik, moga-moga Allah memelihara agama kita dan menunjuki kita kepada para ustaz, ustazah yang betul-betul jujur dan amanah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.